Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ba isim mausul ni tak laman. Kalau kitab tu tak tahu muka surat apa. Ba isim mausul. Wal arba'atul baqiyatu tusta'malu muka surat 60 kalau kita hak nu muka surat 60 lah, kalau kitab saya muka surat 113. Ba isim mausul. Ba isim mausul. Jadi saya pintas lalu, kita ulang sikit dah. Isim mausul ni isim yang berhajat kepada silah dan aid, iaitu allazi, itu isim mausul lah. Allazi, allati, alladhani, itu isim mausul. Dan setiap isim mausul itu berhajat kepada silah dan aid. Silah ini apa? Silah ni dia jumlah ataupun suatu yang nak menerangkan isim mausul. Maftaqara ilal wasli, iaitu silah. Allazi, yang, kalau bahasa Melayu kita terjemah yang apa? Dia kena ada satu jumlah ataupun satu benda yang nak menerangkan makna yang berjalan, yang berlari, yang makan nasi contoh. Jadi jumlah yang setelah yang itu dipanggil silah. Silah ni nak menerangkan kalimah isim mausul. Dan dia juga berhajat kepada aid. Aid ni apa? Aid ni dhamir yang mengikat antara silah dan isim mausul. Nak mengikatkan dua benda tu. Nak menambat makna. Contohnya allazi akala, yang telah makan ia. Dhamir huwa tu kembali kepada allazi. Itu dipanggil isim mausul. Dan isim mausul ada yang mushtarak, ada yang nas. Mushtarak ini apa? Yang berkongsi. Nas ini kena pada satu-satu benda sahaja. Contoh nas macam allazi. Allazi tu orang panggil isim mausul nas. Dia dinaskan, ditentukan untuk mufrad mudzakkar. Allati dikhaskan, ditentukan untuk mufrad muannas, begitu dan seterusnya. Contoh mausul mushtarak ni apa? Macam man, ma, dhu, dha. Itu dipanggil mushtarak. Sebab apa? Man kena pada muannas, kena pada muzakkar, kena pada mufrad, kena pada tasniah, kena pada jamak. Dia berkongsi pada kalimah man, pada kalimah ma dan seterusnya. Itu bezanya. Kemudian kita dah baca semua contoh-contohnya dan kita sampai di wal arba'atul baqiyatu. Katanya musannif wal arba'atul baqiyatu, dan empat yang baki lagi. Empat yang baki tu apa? Al, zu dan ai, al, zu, za. Lagi empat lagi kita tak cerita lagi. Yang lain allazi, allati, itu semua kita dah sebut dah. Ada empat lagi. Empat ini katanya, empat baki ini iaitu ayun dan juga alif lam, zu, bukan zu negara zal waw, zu, dan za. Empat ini tusta'malu lil aqili wa ghairihi, digunakan bagi yang berakal, manusia, malaikat, dan juga wa ghairihi dan wa ghairil aqil, selain daripada yang berakal. Contohnya binatang dan sebagainya, jamadat. Contoh dia macam mana? Contoh dia kata taqulu, engkau kata, fi ai, pada contoh ai. Ai dengan makna allazi. Semua isim mausul kita akan terjemah yang, makna allazi, makna yang. Allati pun terjemah yang, allazi pun terjemah yang, begitu seterusnya lah. Man pun kita terjemah yang ataupun makna allazi. Ma pun terjemah allazi. Semua isim mausul ni kita terjemah sama saja. Cumanya kaedah penggunaan itulah. Taqul, kita kata yu'jibuni ayyun qama, telah mengkagumkan akan daku ayyun qama,
Ayyun qama, kita takdir allazi qama, yang telah berdiri. Oh, orang berdiri itu telah mengagumkan aku. Ni hak nak ngaji asal. Hak ngaji nahwu. Ayyun qama ay allazi qama. Qama tu mufrad muzakkar, masuk ayyun. Wa ayyun qamat, boleh juga guna kalimah ayyun pada muannas, ayyun qamat. Wa ayyun qama, dan juga ayyun qama. Ayyun qama ni untuk muzakkar, untuk muzakkar dua orang. Takdir dia alladzani qama, bagi musanna kan, musanna muzakkar, alladzani qama, takdir gitulah. Ayyun qamata, ini untuk apa? Ini untuk musanna bagi muannas, takdir dia allatani, begitu. Ayyun qamu, takdir dia allazina qamu, begitu seterusnya. Wa ayyun qumna, dan juga ayyun qumna. Jadi kalimah ayyun boleh diguna pakai sama ada pada mufrad, muannas, muzakkar, jamak, musanna, semua boleh. Hanya satu kalimah, dia mushtarak, dipanggil berkongsi. Sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw hayawanan, sama ada yang berdiri tadi, qama qamat tadi, aqilan manusia ataupun yang berakal, ataupun hayawanan atau kuda, kambing, lembu pun boleh menggunakan kalimah ayyun. Jadi ayyun ni boleh pada akal ataupun ghairul aqil. Pada musanna boleh, mufrad boleh, jamak boleh, semuanya boleh. Habis mudah nah. Wa amma al, dan adapun al pula, al juga termasuk di dalam isim mausul. Alif lam tu, kalimah alif lam. Tapi bukan semua alif lam itu isim mausul yang kita boleh kata allazi. Fa innama takunu isman mausulan, dan maka hanya sahaja adalah ia tu menjadi isim mausul idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ala ismil maf'uli, apabila ia masuk ke atas isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul apabila ada al, maka al itu adalah isim mausul, bukan al ta'rifiyah, bukan alif lam ma'rifah tak. Kalau contoh dia bagi ad-daribi, al-madrubi, al-madrub dan juga ad-darib. Al itu bukan alif lam ma'rifah tak, tapi alif lam di situ adalah alif lam mausul. Takdir dia apa? Tukar kepada fi'il. Tukar kepada fi'il. Ad-darib ay allazi daraba, begitu. Kalau al-madrub ay allazi duriba. Kalau al-akilu ay allazi akala, begitu. Al-ma'kulu ay allazi ukila. Kalau isim maf'ul kita takdirkan dengan fi'il bina majhul. Kalau isim fa'il kita takdirkan dengan bina ma'ruf ataupun bina ma'ruf. Seterusnya lah contoh-contoh yang lain. Sebab apa al di situ? Sebab apa al di situ jadi alif lam mausul? Kenapa dia tak jadi alif lam ma'rifah? Dia jadi alif lam mausul sebab apa? Sebab isim fa'il dan isim maf'ul dia beramal seperti fi'il. Dia merofokkan fa'il. Kalau ad-dharib, dia ada fa'il dia, ada dhamir dia, ai huwa. Huwa tu kembali kepada mana? Tak ada tempat dia nak kembali melainkan kepada alif lam tu. Jadi sebab itulah alif lam itu dikatakan alif lam mausul. Kemudian ada lagi lah hurai-huraian di dalam tu. Apa rajin baca boleh bacalah. Contoh dia bagi nah. Contoh dia bagi innal musaddiqina wal musaddiqat. Ini contoh dia kata surah Al-Hadid, ditulis ayat ke-18.
Ini innal musaddiqina wal musaddiqat. Mana contoh dia? Alif lam tu lah. Al musaddiqin, al musaddiqat. Isim fa'il kedua-dua. Isim fa'il bagi muzakkar, jamak muzakkar, isim fa'il bagi jamak muannas. Jadi alif lam tu isim mausul tu. Takdir dia macam mana? Allazi. Allazi tasaddaqu dan juga allati tasaddaqna, begitu. Ini qiraat yang kebanyakan baca begini, innal musaddiqin wal musaddiqat. Tapi qiraat Ibnu Katsir dan juga Abu Bakar daripada Asim, dia baca innal musaddiqin wal musaddiqat. Dia tak syaddahkan sad. Kita baca syaddah. Kita baca musaddiqin, depa baca musaddiqin. Tak tasydidkan sad. Ada beza? Ada. Beza apa? Beza. Beza dari segi makna berbeza nah. Kalau al-musaddiqin ini maknanya orang yang suka bersedekah. Al-musaddiqin maknanya allazi tasaddaqu, maknanya orang yang banyak bersedekah. Musaddiqin, dia suka bersedekah. Surah apa ni? Al-Hadid. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang suka bersedekah, perempuan dan lelaki ini, dan depa ini aqradullaha qardan hasana, depa maknanya depa memberi qard, memberi hutang dan sebagainya, tidak menuntut apa-apa. Depa lillahi ta'ala, begitu, tak mengharapkan balasan apa-apa. Yudha'af lahum, Allah ni gandakan bagi mereka baca. Sebahagian qiraat baca musaddiqin, maknanya apa? Bukan makna orang bersedekah dah, makna orang yang daripada kalimah tasdik, makna dia ni orang yang membenarkan, orang yang percaya. Al-musaddiqin dengan makna ai bima anzalallah lah, orang yang percaya dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Boleh baca belakang. Pasal apa? Banyak bacaan. Dia boleh tak musad, dia berubah bacaan, berubah makna lah. Kalau tak syaddahkan sad, makna lain. Kalau syaddahkan sad, makna yang lain. Dua-dua ni qiraat daripada Nabi, Sebab Al-Quran ni diturunkan sebahagian hadis menyebut atas sab'at ahruf, 7 huruf. 7 huruf ni pelbagai tafsiran lah. Pelbagai tafsiran ulama mentafsirkan. Dulu pada zaman Sayyidina Umar pernah masa ada Nabi lagi, Sayyidina Umar pernah dengar seorang sahabat dia baca dalam sembahyang tu lagu lain. Sayyidina Umar baca lagu lain. Sayyidina Umar dengar daripada Nabi lagu lain. Maka dia baca macam yang dia dengar daripada dia. Tiba-tiba ada satu sahabat baca lagu lain. Sayyidina Umar kata nasib baik dia tengah sembahyang ni. Kalau dia nak pergi Sayyidina Umar ni sangat, kita kata kalau ada nampak benda yang menyalahi, dia tegas. Bila dia dengar sahabat tu, nasib baik tengah sembahyang, dia tunggu sabar. Habis tu dia terus pergi pegang sahabat ni. Dia kata, hang baca dekat siapa Al-Quran lagu ni? Dia kata baca dekat daripada Rasulullah lah. Dia terima dari Rasulullah. Senang hang bohong. Dia heret sahabat ni pergi jumpa Rasulullah. Dia habaq kat Rasulullah, ya Rasulullah ni dia baca selain daripada cara yang hang ajak kepada kami. Rasulullah tanya, cuba baca macam mana? Rasulullah ni sentiasa tenang walaupun sahabat kecoh-kecoh macam mana, Rasulullah tenang je menghadapi sahabat-sahabat dia. Rasulullah kata, cuba baca. Sahabat tadi pun baca tu. Rasulullah kata, betul dah tu, begitulah yang diturunkan. Sayyidina Umar ketaklah. Dia kata, kalau dia betul, mana aku salah. Kalau dia betul, aku salah. Itu Rasulullah kata, cuba entah baca pula. Sayyidina Umar pun baca. Dia baca. Nabi kata, macam ni pun betul juga. Macam ni lah yang diturunkan. Maknanya qiraat ni memang ada banyaklah diturunkan. Ilmu qiraat ni ilmu lughah lah. Dia sebahagian daripada lughah lah. Sebahagian qiraat guna lughah ni, sebahagian qiraat guna lughah ni. Tapi dia bukan jenis qiyas tidaklah. Ilmu qiraat ni
ilmu yang terima daripada Nabi macam mana, macam tu. Dia tak macam nahu boleh i'rab lagi boleh baca. Quran tak boleh, walaupun dia termasuk daripada lughah, tapi lughah ni lebih am, boleh berbagai-bagai lagi. Tapi ilmu Quran, hak mana hak diterima dengan Nabi, hak tu saja, tak boleh terima. Kalau kita tengok dari segi i'rab bahasa, bismillah boleh baca banyak Quran, boleh baca banyak bacaan kan, boleh sampai 9 boleh. Nak baca Ar-Rahmanur Rahimu, Ar-Rahmanir Rahimin, Ar-Rahmanar Rahima, Ar-Rahmanur Rahimi, Ar-Rahmanur Rahima. Ada banyak boleh baris tu. Tapi boleh baca dalam sembahyang tak? Sah. Ada yang sah, ada yang tak sah. Dia punya dari segi Arab. Tapi kalau nak baca dalam sembahyang boleh tak? Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Walaupun dari segi i'rabnya ada cara i'rab, tapi tak boleh. Walaupun sah i'rab dari segi bahasa semua fasih, tapi dari segi qiraat tak boleh. Sebab qiraat ini diambil daripada Nabi, macam tulah. Kita tak boleh ubah. Jadi boleh baca musaddiqin, boleh baca musaddiqin. Sebab apa? Sebab daripada Nabi. Kalau ada lagi lughah lagu lain nak baca, boleh tak? Tak boleh. Hak terima lagu tu saja. Contoh lain lagi, dia kata wasaqfil marfu' wal bahril masjur. Mana syahid dia? Wasaqfil marfu', al marfu' tu. Al marfu', alif lam mausuk pada alif lam pada al marfu'. Al marfu' tu isim maf'ul, maka baca dengan maka alif lam tu dipanggil alif lam mausul. Wasaqfil marfu', langit yang diangkat. Saqf tu maknanya siling. Siling. Cuma maksud dia di sini langit, langit yang diangkat. Wal bahril masjur, dan juga lautan yang al masjur. Al masjur tu maknanya apa? Al masjur tu khilaf ulama mufassirin. Sebahagian mengatakan makna al mamlu. Dalam tafsir Bahrul Ulum Samarqandi dia kata dan ini sumpah Allah di surah At-Tur ayat ke-5 sampai ayat ke-6 tu, ayat ke-5 dan ke-6. Dicetakkan kitab saya, dia salah tulis, dia tulis 15 dan 16. Salah situ tulis ayat ke berapa, ada tulis tak? Tak ada. Ini surah At-Tur ayat ke-5 dan ke-6. Tuhan bersumpah, Wat-Tur, demi bukit Tur Sina, Wat-Tur wa kitabin mastur wa fi raqqin mansyur, dan sampailah ayat yang ke-5 dan ke-6 ni, was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti berlaku, tak ada siapa yang boleh menolak. Demi lautan yang masjur. Masjur ni sebahagian tafsir memberi makna muqid. Muqid itu maknanya menggelegak. Lautan yang menggelegak, demi lautan yang menggelegak. Sebab ada dalam satu asar hadis yang mana Nabi mengatakan innal bahra yusjaru yaumal qiyamah fayakunu naran. Hari kiamat nanti lautan akan dipanaskan, menggelegak. Menggelegak. Ini Tuhan bersumpah ni. Tuhan sumpah dengan semua ni. Jadi syahid dia mana? Al-masjur. Al-ilam tu ay alladhi lah. Alladhi sujirat lah. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada seorang lelaki Yahudi, ulama Yahudi lah. Sayyidina Ali tanya, neraka Jahannam duduk kat mana? Dia tanya Nabi, dia tanya Yahudi tu. Sayyidina Ali tanya Yahudi, kat mana neraka Jahannam? Ulama Yahudi ni dia ada ilmu dalam kitab dulu kan. Maka ulama Yahudi tu kata laut. Dia kata laut. Maka Sayyidina Ali kata betul. Lalu Sayyidina Ali pun baca ayat ni, wal bahril masjur, lautan yang demi lautan yang menggelegak. Surah At-Tur. Surah At-Tur ni ada apa dalam tafsir Al-Kashfi Al-Bayan, Imam Tha'labi dia kata ada 49 ayat, ada 312 kalimah,
ada 1500 huruf. Oh, ulama kira tu. Ulama kira tu. Kalau dalam kalau dalam Samarqandi tu Bahrul Ulum, dia suka tengok baca tafsir-tafsir macam tu sebab dia pun suka cerita pelik-pelik. Gharaibul Quran bagi Imam Naisaburi, tafsir dia pun dia suka cerita pelik-pelik. Kita sukalah baca jenis pelik-pelik. Bunyi-bunyi tu. Nabi ada di antara faedah siapa yang baca surah At-Tur ni, Nabi pernah sebut di dalam satu hadis, man qara'a surat At-Tur kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yu'amminahu min 'adzabihi wa an yun'amahu fi jannatihi. Barang siapa yang baca surah Tur ni, kata Nabi, ke atas Allah itu satu hak. Maknanya Allah itu menjadikan macam satu hak untuk mengamankan dia daripada azab dan memberi nikmat dia dengan syurganya. Surah At-Tur. Apa satu cerita masa zaman Sayyidina Hasan Al-Basri, ketika itu Hisham bin Hassan dia berjalan dengan Malik bin Dinar, bawa pergi berjumpa ziarah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni ketika tu ada orang seorang duduk sebelah, duduk baca macam mengajar kan, baca ayat Al-Quran sampai ayat ni surah At-Tur dia baca, inna azab rabbika lawaqi', sampai tu menangis semua. Hasan Basri semua menangis, semua teriak baca ayat Quran tu, teriak habis. Malik bin Dinar berguling-guling atas tanah pingsan. Dia depa orang dulu tu baca ayat Quran tu terkesan sampai dalam hati kan. Tak baca 40 kali ni tak ada apa. Wa amma dhu, wallahu alam kita. Wa amma dhu, berhenti kat dhu. Dhu ni lagi macam-macam dalam zoo kan. Macam-macam. Macam nahu ringan-ringan je Ustaz. Yalah, santai-santai lah, tak cerita-cerita sikit kan. Bajuri nah. Kita baru selesai bab taharah. Sekarang kita masuk pula bab ahkamus solah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif, kitabu ahkamus solah. Kitab nak menunjukkan hukum-hukum solat, hukum-hukum sembahyang. Idafat kitab kepada ahkam tu dipanggil idafat ad-dal lil madlul. Kitab itu dipanggil dal, yang menunjuk. Ahkam itu dipanggil madlul, sesuatu yang ditunjuk. Maknanya kitab ini nak menunjukkan kepada kita hukum-hukum sembahyang. Asalnya di dalam daripada Al-Qurannya, wa aqimus salah, itu perintah Allah lah. Allah perintahkan kepada kita supaya dirikan solat. Macam mana nak dirikan solat? Maka hadis-hadislah yang menghuraikan solat tadi. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat macam mana hampa tengok aku solat. Syarat-syarat dan sebagainya lah. Dan juga daripada hadis daripada Nabi SAW, Nabi kata faradallahu alayya wa ala ummati 50 salah. Allah fardukan kepada aku dan kepada umat aku 50 sembahyang, banyak. Kemudian falam azal uraji'uhu wa asaluhu at-takhfif. Dan Nabi pun sentiasa duk minta kurang sehinggalah hatta ja'alaha khamsan, sampailah Allah jadikan solat yang 50 tu jadi 5. Maka Nabi naik berapa kali? Naik 9 kali. Naik kurang 5 atas nasihat daripada Nabi Musa. Nabi Musa suruh minta kurang. Nabi Musa kata umat aku gagah-gagah pun tak boleh buat, tambah umat kecil-kecil ni minta kurang. Atas nasihat Nabi Musa tu kita sembahyang hari 5. Nabi Adam 50. Nabi Adam disebut di dalam kitab sirah kita baca dulu kan,
Tarikhul Khamis, dia kata Nabi Adam ini untuk anak cucu dia 50, syariat Nabi Adam 50. Padan dia pun gagah-gagah. Jadi asalnya subuh 10 kali sembahyang. 10 waktu yang kena sembahyang, bukan 10 rakaat, 10 waktu. Zuhur 10 waktu, asar pun ada 10. Tak dan nak pergi makan rojak tuan-tuan. Sekena 10 kali sembahyang. 10 kali sembahyang, habis itu sampai maghrib. Tak ada sembahyang sunat barangkali ya. 50 waktu dia nak sembahyang. Allah Alam lah berapa rakaatnya. Tapi sembahyang yang pertama sekali disembahyang oleh Nabi adalah sembahyang zuhur. Waktu turun daripada Isra Mi'raj, lepas terima wahyu, subuh tak sembahyang lagi. Subuh tu duk kalut dengan Abu Jahal lagi. Abu Jahal duk main tanya, orang Mekah duk main tanya. Dia duk himpun dengan Nabi. Nabi cerita dia pergi ke Baitul Maqdis. Semua kata Nabi tipu. Waktu subuh tu tak ada buat apa lagi. Zuhur barulah Saidina Jibril turun mai ajak cara sembahyang. Itu salah satu isyarah daripada Allah bahawa zuhur ni maknanya zahir lah. Maknanya isyarat bahawa agama yang Nabi bawa ni akan terzahir daripada agama-agama yang lain. Sebelum daripada sembahyang 5 waktu ni, Nabi dah ibadah dah di Gua Hira sebelum daripada jadi Nabi kan. Ibadah Nabi ini kata sebahagian ulama dengan tafakkur, merenung pada kejadian Allah. Kalau ada tetamu-tetamu yang mai, Nabi akan melayani tetamu. Kemudian waktu malam, sebahagiannya kata bersembahyang dengan cara ajaran Nabi Allah Ibrahim lah, syariat Nabi Allah Ibrahim. Kenapa Nabi memilih Gua Hira? Sebahagian ulama kata sebab Gua Hira ni dia tinggi berbetulan dengan menghadap Kaabah, menghadap Baitullah. Sebab itulah Nabi naik duduk di Gua Hira. Nabi suka untuk melihat Kaabah dari jauh lah. Begitu. Jadi asalnya begitulah. Sembahyang malam ketika mana Nabi diturunkan wahyu mula-mula, lepas tu Allah syariatkan sembahyang 2 kali sehari. Sebelum dapat 50 waktu ni 2 kali sehari. Malam sekali qiyamul lail, dan sembahyang malam tu menjadi kewajipan untuk umat Islam dulu. Sehinggalah turun wahyu pula untuk sembahyang 5 tu, maka menasahkan hukum sembahyang malam. Maka sembahyang malam tidak lagi wajib kepada umat Islam, dan termasuk Nabi pada sebahagian pendapat. Sebahagian pendapat kata Nabi wajib sembahyang malam. Walaupun turun 5 waktu ni, tetap Nabi masih lagi wajib sembahyang malam. Sebahagian kata tak, telah dinasahkan hukum tu hatta pada Nabi sekalipun. Habis itu dari segi hukum turun-turun sembahyang lah. Dan sembahyang yang paling afdal kata ulama, di dalam Bajuri ada sebut sembahyang apa yang paling afdal? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat paling afdal lah, sebab dia seminggu sekali saja. Kemudian lepas daripada sembahyang Jumaat, sembahyang asar Jumaat. Nombor 2 afdal, sembahyang asar Jumaat. Kalau di Ribat Tarim, kalau sembahyang asar Jumaat, kami keluar pergi ke masjid Ba'alawi lah. Ba'alawi. Kalau macam Darul Safa jauh, tapi dia pergi tak pergi dah. Sama lu pergi tak? Pergi lah. Cuma kemudian ni lah tak pergi dah. Dulu je pergi lah. Yang nombor 2 bukan sebuah Jumaat ni, Yang nombor 2 yang paling afdal bukan sebuah Jumaat. Tak, asar Jumaat. Asar Jumaat. Kemudian nombor 3, asar selain dari Jumaat. Asar Sabtu, asar Ahad, asar Isnin. Nombor 3-nya asar. Nombor 4 barulah subuh Jumaat. Subuh Jumaat jatuh nombor 4. Nombor 5 baru jatuh kena pada subuh selain dari Jumaat. Kemudian barulah kena pada Isyak, kemudian kena pada Zuhur, dan terakhirnya Maghrib. Sebab sembahyang asar ni sebab apa afdal? Sebab dia hatta disebut di dalam Al-Quran kan Salatul Wusta. Salatul Wusta yang disebut di dalam Al-Quran, setengah ulama kata Salatul Wusta tu makna dia sembahyang asar.
Dari situlah bermulanya kita kata apa, masa dalam sejarah sirah Nabi, kaum musyrikin ni mereka tahu bahawa Nabi dengan sahabat ni sangat suka, sangat sayang kepada sembahyang asar ni melebihi keluarga mereka sendiri. Jadi bila dalam peperangan, mereka pun pakai abang hampa kalau nak serang mereka waktu mereka tengah siap ready, memang hampa tak boleh. Tapi kalau hampa nak menang, hampa serang waktu mereka tengah sembahyang asar, mereka memang tak buat apa punya. Mereka sayang kat sembahyang asar tu lebih daripada anak bini keluarga diri mereka lagi. Mereka standby. Ketika tu Sayyidina Jibril mai siap dah bagi tahu. Bagi tahu kepada Nabi, ajak kepada Nabi sembahyang khauf. Sembahyang khauf. Macam mana sembahyang khauf? Ada cara-cara, beberapa cara lah. Imam Syafi'i ada beberapa belas cara sembahyang khauf. Imam Syafi'i memilih 4 daripada jenis-jenis sembahyang khauf yang banyak dalam hadis tu. Imam Syafi'i ambil 4 jenis cara. Salah satunya adalah buat 2 saf depan rukuk dan sujud, saf belakang tetap berdiri tunggu. Standby jaga. Hak depan sujud dan rukuk kalau musuh berada di sebelah hadapan. Kemudian bila hak ni naik, baru hak belakang rukuk dan sujud. Sahabat tak buat 2 jemaah. Sebab apa? Nak sembahyang dengan Nabi semua. Kalau satu jemaah main dengan Nabi, satu jemaah lagi, kami tak dapat dengan Nabi, mana boleh nak dengan Nabi juga semua. Cara tu solat khauf ni. Subuh selain Jumaat, nombor 6 Isyak, nombor 7 Zuhur dan nombor 8 Maghrib. Itu tertib sembahyang, afdal sembahyang. Tertib jemaah yang paling afdal lain pula. Jemaah yang afdal ada lain. Kalau tertib jemaah, barulah subuh nombor 2. Subuh Jumaat. Jemaah berjemaah, sembahyang berjemaah yang paling afdal apa? Jemaah Jumaat. Nombor 1. Nombor 2 jemaah subuh Jumaat. Jadi solat paling afdal. Paling afdal. Kalau sembahyang seorang, antara asar Jumaat dengan subuh mana afdal? Asar. Tapi kalau fadilat berjemaah, subuh Jumaat tu afdal. Kalau tertib jemaah, pertamanya jemaah Jumaat, kedua jemaah subuh Jumaat, ketiga jemaah subuh selain Jumaat. Sebab subuh ni paling payah nak berjemaah. Main seorang-seorang okey, main jemaah tu nak kena main awal apa semua ready kan. Itu maka pahala dia tu ataupun kelebihan dia tu lebih. Setelah subuh barulah jemaah Isyak, kemudian jemaah Asar, kemudian jemaah Zuhur, kemudian jemaah Maghrib. Maghrib paling last selalu sebab apa? Mudah. Kita rata-rata pun kalau kat surau mana-mana pun jemaah Maghrib tu ramai dah Kalau jemaah Zuhur, Asar tak ada orang buat kerja. Maghrib ni memang mudah lah. Habis itu tertib jemaah lah. Dan sembahyang ini kata ulama afdal ibadah al-badaniyah, ibadat badan yang paling afdal. Sebab itu dalam rukun Islam dia duduk awal-awal sekali setelah daripada syahadah lah kan. Ibadah badan, bukan ibadah hati lah. Ibadah badan antara puasa, haji, zakat apa semua, solat ini paling afdal. Maka solat fardu lebih afdal daripada mana-mana ibadah fardu yang lain, dan solat sunat lebih afdal daripada mana-mana ibadah sunat yang lain. Tetapi antara ibadah badan dengan ibadah batiniyah, ibadah badaniyah dengan ibadah batiniyah, ibadah batiniyah ni lebih afdal daripada ibadah badan. Sebab itulah sabar, redha, tafakkur itu lebih afdal daripada ibadah badan, walaupun daripada solat tu sendiri. Kita tafakkur, kita sabar bila orang datang ujian, kita redha, itu pahala dia lebih besar hatta solat. Sebab sebahagian daripada hadis sebut tafakkur sa'ah kan, khairan min ibadah 60 sanah. Lebih afdal hanya tafakkur saja. Tafakkur sa'atan afdal ataupun khairun min ibadati 60 sanah.
lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Fikir, duduk saja fikir, merenung, insaf diri, dosa banyak, gini, itu lebih afdal daripada beribadah. Dan yang paling afdal semua daripada semuanya iman lah. Kata ulama, iman itu satu ibadah badaniah lah. Kita percaya dengan Allah, percaya dengan rukun-rukun iman, itu yang paling afdal. Dan juga sebab itulah ulama kata afdalul ibadah 'ala al-itlaq talabul ilm. Menuntut ilmu afdal ibadah al-itlaq. Sebab apa? Dia menghimpunkan belaka ibadah yang badan yang batin dan juga ibadah mata kita melihat, telinga kita mendengar, akal kita berfikir. Jadi dia terhimpun pada dia ibadah zahir dan batin. Sebab itulah mengaji ni afdal. Apa makna solat dari segi lughah? Kita baca satu. Dari segi lughah maknanya ad-du'a. Solah bahasa Arab, makna solah itu doa. Sebab apa? Sebab sembahyang kita tu penuh dengan doa. Penuh dengan doa. Ada munasabah lah. Dalam bahasa Arab dipanggil min tasmiyatil kul bismil juz. Kita menamakan kul dengan juzuk. Contohnya macam pasir panjang, pasir putih. Kampung Pasir Putih. Satu kampung tu semua pasir putih ke? Tak. Adalah dulu mungkin di tepi pantai ke di tepi jalan dia tu ada pasir dia putih, maka orang pun panggil lah kampung tu Kampung Pasir Putih. Bukan semua, tapi sebahagiannya ataupun sebahagian yang besarnya pasir putih digelar kampung tu Pasir Putih. Solat ini semuanya doa ke? Kebanyakannya. Tidaklah semua, tapi kebanyakannya adalah doa. Sebab tu dipanggil solah. Solah itu maknanya doa. Solah bahasa Arab, bahasa Melayu kita terjemah dua. Sembahyang dan kita terjemah selawat. Selawat pun as-salah juga. As-salatu wassalamu ala rasul. Selawat dan salam kita terjemah selawat, dan kita terjemah juga dengan sembahyang. Sebab pada selawat dan pada sembahyang ni dua-duanya doa. Allahumma salli alaihi wasallam. Pada selawat kita berdoa untuk Nabi kan. Kita berdoa kepada Nabi supaya Allah beri curahkan selawat, doa rahmat dan juga rahmat dan juga apa? Salam kepada Nabi ya. Habis duan wa syar'an. Wa syar'an ni syar'an wallahu alhamdulillah huraian dia satu muka penuh. Dia ta'rif ni, ta'rif definisi ni dia ada huraian dia. Kita nak bincangkan huraian ta'rif solat dari segi syarak. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kitab cara ulama mengarang ni, apa-apa pun dia akan datangkan ta'rif dulu, definisi dulu. Dan definisi ni, ta'rif ni sangat penting. Sangat penting, dan ada ilmu khas yang membincangkan tentang ta'rif, iaitu di dalam ilmu mantik. Mantik ni dia membincangkan tentang ta'rif tu lah. Ta'rif ni, pada ta'rif saja kadang-kadang 2-3 helai syarah hasyiah tu cerita pasal ta'rif tu saja. Satu ta'rif yang pendek, satu ayat, dalam hasyiah tu berderet, kadang sambung sampai 2 muka. Duk cerita tu, ulama ni gini, ulama ni kata ta'rif ni tak jamek, ulama ni kata ta'rif ni tak manik, tak betul lah, tak apalah, komplain sana komplain sini. Ulama ni dia suka bukan suka cari salah, maknanya komen ilmiah lah kan. Komen kita kata membina, komen yang membina lah. Jadi ada orang yang komen, ada orang yang defend, yang apa, yang mempertanda. Ni cara jawapan dia. Dari segi ilmiah ni orang hak mengaji dia sukalah jenis benda-benda begitu. Allah Allah.